simbol. 3.2 simbol-simbol dalam peta lakar. Okey. Kita tengok simbol ni adalah merupakan lambang yang mewakili ciri-ciri dalam peta lakar. So terdapat 4 jenis simbol. Ingat 4 jenis simbol yang biasa digunakan dalam peta lakar, iaitu simbol titik, kemudian juga simbol garisan, kemudian juga simbol kawasan, dan juga singkatan perkataan. So dia ada 4 Kalau soalan tanya, ada berapa simbol yang digunakan dalam peta lakar? Dia ada 4. Kalau kita tengok, nak mudahkan, kita tengok macam ni. Tengok keseluruhan ini Okey. Yang ini simbol kawasan. Ini simbol kawasan. Ini simbol titik. Kemudian ini adalah simbol garisan. Dan juga ini adalah singkatan perkataan. Okey. Jom kita lihat satu-satu. Kita lihat satu-satu. Okey, bermula dengan simbol kawasan. Okey. Simbol kawasan, kalau kita lihat di sini, iaitu simbol kawasan ini sebenarnya adalah, kalau kita lihat, dia merujuk kepada kawasan. Contoh, kalau kawasan tu ada simbol ini kan, dia ada 3 ni kan. Ini adalah hutan. Tapi bukan maksudnya situ ada 3 pokok je, bukan. Maknanya seluruh kawasan itu ada hutan. Begitu juga pokok nipah. Nipah ni maknanya pokok paya nipah. Dia bukan sebatang pokok je, dia ada banyak kat kawasan tu. Sebab itu, dia mewakili kawasan yang banyak pokok nipah. Kalau pokok kelapa, dia kawasan itu ada banyak pokok kelapa. Kemudian kalau getah, bentuk dia seperti ini. Ini getah. Ini kita kata sebagai padang rumput. Yang ini paya bakau. Ini paya bakau maknanya kawasan paya bakau. Okey. Dan juga kita ada sawah padi. Maknanya ada kawasan tanaman sawah padi. Kemudian ada kontur. Kontur tu maksudnya garisan-garisan yang menunjukkan ketinggian. Ketinggian sesuatu kawasan tu. Dan juga di sini ada kelapa sawit. Kelapa sawit. So, bagaimana nak ingat cikgu? Nak ingat mudah saja. Kamu kena selalu tengok peta, peta lakar. Sebagai contoh macam ni. Kalau kita tengok peta lakar seperti ini. Kamu nampak kan kat sini? Yang sini ada simbol. Ni simbol apa ni? Ni simbol apa ni? Sila tulis dalam Zoom chat. Itu simbol apa sebenarnya cikgu bulat-bulatkan tu? Ya, betul. Pokok kelapa. Pokok kelapa. Ya, dan kalau pokok kelapa tu bukanlah maknanya ada 4 batang pokok je. Bukan. Dia banyak sebenarnya. Dia banyak kat situ. Cuma dia wakilkan dengan 4 saja. Sebab dia mewakili kawasan. Maknanya seluruh kawasan ini ada pokok kelapa. Banyak pokok kelapa. Dan kalau kita lihat di sebelah sini pula, ini simbol apa ni? Ini adalah simbol kawasan yang ada paya bakau. Kamu tengok tu, kalau kamu tak tahu kan, kamu pergi ke bawah. Nampak tak kat sini? Ni. Ada paya bakau. Jadi kawasan itu adalah kawasan paya bakau. Memang paya bakau di tepi laut. Yang ini laut yang ini laut. Yang ini sungai. Sungai. Yang laut. Jadi kawasan paya bakau. Begitu juga kalau kita lihat di sebelah kiri, dia ada kawasan yang, kalau kita lihat sebelah kiri ni, ada kawasan yang simbol-simbol seperti ini. So ini kawasan apa ni? Simbol apa tu? Itu adalah simbol simbol sawah padi. Maknanya ini adalah kawasan sawah padi. Jadi inilah simbol kawasan. Baik. Dan
Yang sebelah kanan atas ini, nampak tak dia ada garisan-garisan ini. Okey, garisan ini 15. Garisan ini 30, 45, 60. Ini dikatakan garisan kontur. Garisan kontur ni apa, cikgu? Sebenarnya garisan kontur tu adalah merujuk kepada tanah tinggi. So nombor-nombor ini 15, 30, 45, 60 itu ketinggian meter. 15 meter, 30 meter, 45 meter, 60 meter. Maknanya dia semakin jauh ke atas ini, biasanya dia semakin tinggi. Dia membentuk bukit. Dia membentuk sebuah bukit sebenarnya. Faham? Faham tak faham kontur ni? Peher ke duk peher? Faham Okey. Faham. Okey. Satu soalan cikgu nak peher Okey. Okey, ini ada satu skill. Cikgu nak bagi tahu kamu ada satu skill. Macam mana kita nak tahu bentuk muka bumi dia ni, cikgu? Kita tengok garisan kontur tu macam ni je, cikgu. Tapi macam mana kita nak tahu bentuk muka bumi dia? Senang sahaja. Kita akan buat keratan rentas. Baik. Kalau tak ada soalan, kita pergi kepada seterusnya, iaitu simbol titik. Baik. Simbol titik, kalau kita lihat, titik ni, dia mewakili bangunan-bangunan kebanyakannya seperti masjid. Seperti mana? Ya, ni dia silen. Tapi kita tengoklah dulu. Masjid, kita ada kuil, kita ada gereja, kita ada toko. Baik, cikgu nak tanya kamu ya ada. Masjid untuk orang Islam. Tapi kalau kuil untuk orang yang beragama apa? Siapa tahu? Beragama? Hindu. Ya, betul. Iaitu untuk kuil yang beragama Hindu. Itu beza dia. Kalau tokoh yang beragama apa? Siapa tahu? Yang tokoh yang beragama Buddha, betul. Yang tokoh itu yang beragama Buddha. Korang jangan silap pula. Tokoh yang beragama Buddha. Jangan silap. Ya, dia beza kalau yang gereja beragama apa? Kristian. Ya, Kristian, betul. Jadi yang gereja adalah untuk yang beragama Kristian. Orang Cina kebanyakannya beragama. Orang Cina kebanyakannya sama ada beragama Buddha atau beragama Kristian atau juga beragama Confucius. Dia ada tiga. Jadi kan, pergi kuil tapi agama Buddha. Tak ada. Itu silap. Kalau pergi kuil di agama Hindu. Kalau pergi tokong bermakna pergi agama Buddha. Baik. Kemudian di sini ada juga simbol titik yang merujuk kepada tanda tinggi seperti yang ini. Tanda aras. Maknanya tanda aras ketinggian daripada paras laut. Kalau kamu tengok di sini dia tulis titik, kemudian dia ada arrow kecil, dia tulis 65.31. Bermakna ketinggian tempat itu 65 meter dari aras laut. Kemudian yang ini tanda tinggi, iaitu 25 meter daripada aras laut. Dan juga yang ini stesen trigonometri. Stesen trigonometri untuk menunjukkan ketinggian sesuatu bukit atau sesuatu gunung. Tapi tak semua gunung lah, biasanya bukit. Ada stesen trigonometri. Dia memang betul-betul ada segitiga. Siapa yang pernah naik gunung dia tahulah. Tapi cikgu rasa kamu semua tak pernah naik gunung, betul? Pernah naik gunung? Pernah mendaki gunung tak?
Tak pernah Pernah. pernah okey. Kawan saya memang tahu. Tak. Okey, baik. Kita tengok. Cikgu nak tunjuk pada kamu salah satu contoh. Okey, apa cikgu? Okey, simbol seterusnya iaitu simbol garisan. Simbol garisan, okey, kalau kita perhatikan simbol garisan adalah simbol-simbol yang mewakili garisan-garisan di atas peta. Seperti sungai, ada garisan. Benteng, dia ada garisan juga. Tali air, ini garisan. Okey, ni tali garisan putus-putus, itu adalah sempadan. Okey, kemudian ada titik-titik, ini semua pantai. Jalan raya, okey, jalan kereta api, lorong jalan kaki, dan juga yang ini adalah jambatan. Ini sungai, ini tali air. Tali air ni, apa beza tali air dengan sungai? Apa beza tali air dengan sungai, cikgu? Sebenarnya tali air kebiasaannya banyak terdapat di kawasan-kawasan sawah padi. Yang mana tali-tali air ini kebiasaannya akan dilukis dia garisan lurus biasanya. Seperti ini. Okey, dia buat garisan lurus. Dia buat macam ni kan. Okey, dia tali air. Kadang-kadang dia bersambung ke sini pula. Okey, di sini. Okey, dan tujuan dibina tali air ini adalah untuk mengairi kawasan sawah padi. Supaya air dapat masuk ke dalam sawah padi. So, ini dipanggil tali air. Dan tali air, okey, adalah sebenarnya dia bukan tali. Dia adalah parit yang dibina oleh manusia. Parit yang dibina oleh manusia. Itu yang dipanggil tali air tu. Pernah tengok tak? Boleh tengok melalui kelas geografi sahaja. Okey. Baik. So, itu kawasan sawah padi. Dan itu mewakili simbol-simbol garisan. Dan satu lagi simbol kita nak tengok, simbol yang terakhir kita nak tengok hari ini iaitu simbol singkatan perkataan. Okey. Singkatan perkataan ini, okey, dia pendekkan supaya apa? Supaya dapat ditulis di dalam peta lakam. Iaitu kalau PP, pejabat pos, BP, balai polis, LDG, ladang, DISP, dispensary. Ni mesti ramai tanya. Cikgu, dispensary ni apa? Baik. Dispensary ini sebenarnya bermaksud, okey, dia sebenarnya bermaksud farmasi. Farmasi, okey, daripada pihak kerajaan. Dan dispensary ini biasanya wujud di kawasan-kawasan kampung. Sebab orang kampung, dia nak pergi ke klinik jauh, nak pergi ke hospital jauh. Jadi, kerajaan akan sediakan dispensary. Kalau sakit kepala ke, sakit ke kan, pergi kat situ, tunjukkan saya sakit ni lah, saya sakit sakit kepala lah, saya sakit kaki lah, dia akan bagi ubat. Ubat tu secara percuma. Itu dipanggil farmasi yang disediakan oleh kerajaan. Nama itu dipanggil dispensary. Dispensary ya. Okey. Baik. Kemudian ada RR, rumah rehat. Kemudian ada hospital. Ini hospital. HOSP titik. SG sungai. TG Tanjung. K itu Kuala. SEK sekolah. KG kampung. TA tali air. Dan PT ialah parit. A adalah alur. Dan P adalah pulau. Serta TK ialah teluk. Alur. Ya, alur. Alur tu laluan air. Okay. Alur tu laluan air. Dalam hutan biasanya ada alur air kat situ. Itu adalah alur. Sebab itu, dekat Melaka ada tempat nama Alur Gajah. Dekat Melaka ada tempat nama Alur Gajah. Maksudnya, okay, situ tempat aliran air
yang mana gajah selalu datang minum air kat situ. Itu alur gajah. Itu. So, inilah dia singkatan perkataan. Jadi, kamu kena biasakan diri bila tengok dalam peta langkar, kamu kena biasakan diri. Oh, okey, kalau SEK sekolah. Macam dalam ni kan. SEK sekolah. Kemudian ada lagi benda-benda lain seperti nanti kita akan tengok tentang simbol-simbol garisan, simbol perkataan, simbol titik dan juga simbol kawasan. So inilah dia simbol-simbol yang digunakan dalam peta langkar. Baik, ada soalan nak tanya? Ada tak soalan?